Selalu Naim ingat kan, Naim tak ingatkan hari ni. Okay. So nak manage kita punya aktiviti, monitor dan manage aktiviti kan. Kalau tidak apa jadi? So ada berapa prospek hari ni? 3. Okay, next week ada berapa? 3. Rupanya kita follow up yang 3 tu juga. Lepas tu ada prospek tak? Ada. Ada banyak tak? Ada. Rupa-rupanya kita follow up orang yang sama. Betul tak? Okay, next week nak jumpa siapa? Next week nak jumpa Ahmad. Okay, bagus. Okay, minggu lagi satu, saya jumpa Ahmad lagi sekali. Jumpa Ahmad lagi. Sebab bila tak ada management system, tak ada monitoring system, so apa jadi? Kita akan jumpa orang yang apa dia? Orang yang selesa. Orang yang kita suka, orang yang kita selesa dengannya. Seolah-olah konon-konon orang tu akan memberi hasil pada kita. Tapi maybe dia beri hasil, tapi kalau dah jumpa yang sama saja, duk repeat yang sama je, maksudnya tidak memberi hasil lah maksudnya kan. So that's why bila adanya benda ni, dia akan force kita, dia akan guide kita untuk kita berjumpa dengan orang yang sepatutnya, bukan berjumpa dengan orang yang sama. Okay, lepas tu dia kata effective and efficient follow up system. Yes, betul. Effective and efficient follow up system. Sebab, nanti saya explain dekat anda macam mana, sebab tanpa efficient, tanpa ada management system, so what happen? Kita tak boleh manage, kita tak boleh agak kita follow up bila orang tu. Kita tak boleh agak. Itu yang dia jadi macam mana tau. Itu yang jadi macam mana? Kita tanya dia, contoh nama tak ada dalam ni saya rasa. Katalah namanya Zaki. Hari ni tak ada nama Zaki dalam ni kan. Zaki, macam mana minggu ni ada closing? Ada ni. Memang tengah tunggu detail. Tengah tunggu detail. Dia punya tunggu detail tu, hari ni dia tanya tunggu detail kan. Besok tanya, ada, tengah tanya lagi. Orang tu je lah dia pergi follow up. Orang tu satu tu je lah dia pergi kejar orang tu sampailah dia nak close orang tu. Sebab apa? Sebab kita tak ada management system. So apa jadi? Kita akan follow up orang yang sama je sampailah nak close. Last kali orang tu pun fed up, saya silap kan. Terus reject kita. So that's why bila adanya benda ni, so kita akan follow up efficiently. Kalau dalam sistem tu kata follow up after 1 week, so maka kita akan follow up semula after 1 week. Kita tidaklah, oh alamak aku dah tak ada orang lain ni, pergi cari dia juga. Sebab orang tu pernah cakap rasa macam nak ambil, dia sebut rasa je. Apa lagi dia sebut rasa macam nak ambil je, kita pun berbunga-bunga lah hati, maka follow up lah dia gila-gilanya. Follow up rapat lah tu. Pagi follow up lagi. Petang follow up lagi. Betul tak? Kan? Pagi kita follow up dengan dia bagi tanya dia berat tinggi berapa? Kejap bro, nanti nak check. Okay, petang tanya lagi, dah ukur ke bro, berat tinggi berapa? Oh belum lagi lah. Besok tanya lagi, berat tinggi berapa bro? Lagi tanya lagi. Sebab kita tak ada follow up system yang efficient. Selepas tu expanding referrals. Yes, betul. Sebab the best orang untuk refer kita kepada prospek lain di luar sana adalah siapa? Adalah siapa? Existing client kita. Betul tak? Dia adalah the best person to refer kita kepada orang lain. Sebab dia kenal kita, dia dah tahu cara kerja kita, dan dia dah believe dan trust in kita dan Prudential. So that's why they are the best people. Tapi unfortunately, because of tak ada sistem, kita maybe akan berjumpa dengan dia hanya masa bila? Masa deliver polisi. Masa deliver polisi pun tak jumpa sekarang bang. Masa bila jumpa? Masa minta berat tinggi tadi tu lah. Itu je lah. Duk kejar berat tinggi dengan IC tu, selfie tu. Kejar IC selfie, kejar berat tinggi, kejar, dah close, senyap. Lepas tu dia pun tanya, bro, buku polisi ada? Tak ada, kita e-certificate je, macam mana? Nanti kau dapat email, kau tengoklah nanti email tu. Oh, kita tak guide pun dia macam mana nak download, kita tak guide pun dia macam mana nak baca, kita tak guide pun dia macam mana nak simpan polisi dokumen tu. Betul tak? Lepas tu kita muncul lagi sekali bila? Bila kita dapat tahu dia ada anak pula. Nak lab. Apa dia? Nak labs. Nak lab tak muncul. Nak lab pun tak muncul. Sebab apa? Agensi yang bagi tahu anda, weh, polisi ni ada labs. Oh, ya ke? Bawa kelang kabut. Pergi cari pula. Oh, iyalah labs lah. Macam mana boleh labs? Dia payment tak masuk 3 bulan. Kenapa payment tak masuk? Tak tahulah, kad tak boleh tolak. So, kenapa tak check kad tolak? Tak jawab dah. Habis dah, rest tu je. Nampak tak? Kita hanya muncul bila dia
nak ambil lagi satu polisi. Itu pun dia bagi tahu kita. Sebab kita tak ada apa? Tak ada cara efektif management system. So kita tak boleh expand referral kita. The next adalah generate recurring sales. Betul. Dan the best prospect client juga adalah siapa? Aku boleh tunggu tak ada hal sampai pukul 10 ni. The best prospect client adalah siapa? Referral. Ha? Referral. Lagi, the best prospect client adalah siapa? Dia tepat tapi dia CP sikit. Klien. Siapa jawab tadi tu? Sober. Saya kenal dengar punya slang tu saja, nak tahu nama. Okey. Sober. Mana Sober tak ada kamera, tak keluar muka. Okey, tak apa Sober. Tak apa. Anak 5 kan. Okey, tak apa. Alright. Okey. So the best prospect client adalah klien kita adalah the best prospect client, tapi kita kena ada satu sistem yang efektif dan efficient to follow up with them. If not, habislah. Macam tadi kita tak muncul dan kita tak buat review polisi dan kita maintain lah polisi dia yang dulu tu. Basic 10k, medic protector 200, smart saver 300, contributor. Sedar-sedar dah 6 tahun dah macam tu juga polisi dia, tak berubah-ubah. Kita tak review, kita tak tanya dia, kita tak revisit dia. Habis kat situ saja. Padahal di situ kita boleh buat recurring sales, boleh sell apa? Medic protector, boleh sell income protection, boleh sell retirement plan, so macam-macam boleh sell. Betul tak? Betul tak kan? Okay. So kalau ada nak tambah dekat sini, anda boleh tambah, tak ada masalah, tapi insyaAllah semuanya is about kebaikan. Okay, one echelon system. So this is structure one echelon system. So saya tahu semua orang tahulah apa itu one echelon system. So bayangannya macam ni lah. Bayangannya adalah setiap ejen yang masuk, yang lahir dalam Prudential ini, anda semua ni, anda diberikan 1 ekar tanah sebenarnya. Bukan yang Kak Raup ni, ni yang lainnya, yang legal punya tanah. Okay. So anda diberi 1 ekar tanah. Okay. So dekat tanah tersebut, anda punya aim adalah, goal anda untuk menanam 500 batang pokok. 500 batang pokok. Sekali lagi saya sebut, tak ada kena-mengena dengan Raup punya cerita. Okay, 500 batang pokok. Okay. So anda diberi peluang untuk tanam dalam tu. Tak ada siapa nak halang. Pejabat tanah tak halang, ranger tak halang, PGA tak halang, tak ada siapa nak halang. Sultan pun on je, tak ada masalah. 500 batang pokok yang boleh berbuah. Itu aim kita. So kita anggap ni sebagai aim. So sebelum kita nak tanam pokok, of course kita kena ada apa dulu? Kena ada benihnya. Betul tak? So kita kena ada benihnya. So itulah dipanggil seed. So kena ada benihnya dulu. So daripada benih, maka dia akan naik menjadi anak pokok, iaitu kita panggil dia young tree. So dia panggil young tree lah. So daripada benih nak jadi young tree, kita kena buat apa? Biar je letak benih tu, dia naiknya confirm. Siram. So kita kena siram, kita kena baja, kena cabut rumput, kena buang segala tempat-tempat tu, apa benda yang tak betul, bersih-bersihkan, cantikkan dia semua kan. Some ada orang kena letak macam-macam lah, ada ubatnya, ada garamnya, ada macam-macam lah tambahan-tambahan suplementnya. Okay, selepas tu dia akan jadi young tree, dia akan jadi anak pokok yang naik segar kan, betul tak? Selepas dia dah jadi young tree, the next step adalah dia akan jadi growing tree, pokok yang sedang membesar. Betul tak? Daripada biji benih tadi, lepas tu dia naik pokok kecil, now dia jadi pokok yang sudah besar sikit, dah naik dah. Dia jadi growing tree. So growing tree nak kena buat apa? Sama juga, nak kena jaga growing tree ni, betul tak? So kita nak jaga growing tree ni tadi, nak benih tadi, kita nak kasih bercambah. Aim dia aku nak kasih benih ni bercambah, tumbuh jadi pokok. Okay. Setelah jadi pokok, aku kena siram dia, yang tree ni tadi, supaya dia menjadi apa? Growing tree, supaya dia menjadi pokok yang sedang membesar. Tadi yang tree. So kita jaga. Selalu yang tree apa kita buat? Kita pagarkan yang tree tu. Kan, betul tak? Supaya nanti tak datanglah binatang untuk makan ke apa ke kan. So dia tahu ini adalah ini adalah pokok dalam pagar. So the next step adalah dia dah jadi growing tree, pokok yang sedang membesar. So kalau pokok yang sedang membesar, contoh lebih kurang dalam tinggi separuh kita atau tinggi kita lah pokok tu. Aim kita pokok tu nak kasih apa? Buah. Nak kasih berbuah lah aimnya, betul tak? Betul tak? Aimnya adalah nak kasih berbuah lah. Kalau pokok mangga tadi, kita aim nak kasih berbuah mangga lah.
Kan? So kalau pokok pokok mata kucing katakan, aimnya adalah nak kasih berbuah mata kucing lah. So kita nak kasih buah, kita buat apa? Kita start baja dia lagi, betul tak? Tadi kalau tadi kita letak baja daun maybe, sekarang ni kita letak baja buah pula, lain. Vitamin. Sambil letak baja buah, kita letak apa lagi? Ni semua tak pernah tanam pokok, tak apalah. Okey, kita sembur-sembur racun sikit dekat dia punya daun supaya daunnya tidak dimakan ulat, betul tak? Kan? Sembur-sembur sikit. Lepas tu bersihkan bawah dia, tanah tu supaya tak ada rumput yang makan dekat situ. Kalau ada anai-anai kena letak ubat anai-anai. Macam-macam lah supaya pokok ni membesar dengan jayanya dan menghasilkan buah. So, once pokok tu telah menghasilkan buah, maka dia akan menghasilkan buah lagi lah. Kecuali pokok pisang lah, jangan tunggu, tak jadinya. Okay, so yang lain tu dia akan continue menghasilkan buah dan lagi dan lagi dan lagi. Okay, analoginya adalah kalau dalam kita punya sistem kita, analoginya adalah seed tersebut adalah prospect, list of prospect. Alright, kalau dalam bisnes kita, seed tersebut adalah list of prospect. So kita kena listkan sebanyak mana prospek kita. Macam benih tadi kita tanam, katakan. Anda tanam 5 benih. Ambillah plastik bag, polybag hitam tu katakan kan. Tanam 5 lah. So agak-agak 5 naik tak? Possibility 5 tak naik ada kan? Naik 3 saja, naik 2 pun ada juga kan? Saya pernah naik 1 pun ada juga. Tak naik semua. So sama juga, seed kita akan senaraikan semua seed yang kita ada, benih yang kita ada. Semua prospek yang kita ada. Senarai. Okay, the next step adalah, apa yang kita kena buat adalah, from seed kita nak pindah ke yang tree. So maksudnya dari seed kita nak supaya dia jadi yang tree. So macam mana kalau tadi kita kena siram, kita kena baja, kena letak ni supaya benih tadi menghasilkan pokok. Jadi pokok. Tapi sekarang kalau dalam bentuk kita punya bisnes adalah, seed tadi adalah nama orang. Takkan kita nak siram. Betul tak? Takkan kita nak baja dia, tak boleh. So apa kita buat? Meaning that kita start tegur dia. So let's say saya senaraikan 20 seed saya, kemudian saya start tegur dia. Saya start PM dia. Saya start call maybe. Saya start hantar voice message maybe. Saya start hantar poster maybe. Video maybe, kesedaran ke whatsoever. Tujuannya adalah saya nak check seed ni, seed yang memberi respon ke tidak. Prospek yang saya ada ni, prospek yang boleh beri respon ataupun tidak. Maknanya benih aku tadi ni benih yang betul ke tak betul. Mana tahu kita letak benih siram-siram tak mau naik. So tak boleh pakai lah benih tu kan, betul tak? Dah rosak lah. Tapi maybe kita nak tahu. Jadi apa yang kita buat? Kita start PM, kita start contact. Meaning that kita start engagement with the prospect. Kita start engage. Contoh namanya adalah apa tadi? Rahman katakan namanya. So kita pun PM Rahman. Salam Rahman. And saya Zuhaimi. Salam Rahman, aku ni Zuhaimi daripada Prudential. Ingat tak? So aku sekarang dengan Prudential dah. And by the way saja je nak share dengan kau, ni ada sedikit information tentang apa dia? Income protection contoh. Hibah contoh. Ni ada sedikit information tentang hibah murah. Ni ada sedikit information tentang anggun katakan. Plan untuk wife kau contoh. Something macam tu. So bila dia respon je, okay, thank you Mi, nanti aku tengok. So meaning that seed tu seed yang boleh pakai, betul tak? Prospek ni prospek yang boleh pakai. Maka kita pindahkan dia ke dalam yang tree. So kita kategorikan dia sebagai yang tree. Nanti saya akan tunjuk anda dalam bentuk real thing sebenarnya. So pindahkan dia dalam yang tree. So now tadi aim kita benih tadi kita nak dia jadi yang tree. So sekarang sudah jadi yang tree. So repeat dekat 19 nama lagi tadi. Saya letak 20 nama tadi kan. So maka saya kena repeat dekat 19 nama tadi. So saya repeat 19 nama. Saya stop sharing kejap. So 19 nama tadi saya repeat. So saya repeat. Anda dah lukis tadi gambar tadi? Okay, senang macam ni. So saya nak semua orang lukis dulu sebab saya nak tutup share ni. Lukis, cepat. Ambil kertas, ambil buku, ambil iPad ke lukis. Jangan ambil gambar sudah, tu je. Shortcut gila ambil gambar je tak. Sudah? Tak apalah, color tak payahlah. Allah sang cari color pula. Tak payah sang. Bulat-bulat je color kemudian. Dia ambil color anak pula. Jagi.
Bulat tu je. Dan saiz bulat tu tak sama pun tak apa. It's okay. Just bulat-bulat tu je. Mesti sang pelik. Macam mana dia tahu aku nak ambil colour kan? Tak ada sang Okay. Okay, sudah? Sudah? Saya assume dah lukis 4 bulat je pun. Kalau tak boleh ke? Aduh. Okay. So, dia dah jadi seat tadi. Seat tadi dah jadi yang 3. Okay. So, sekarang seat saya repeat. Saya nak pindahkan dia jadi yang 3. Aim dia nak pindah yang 3. So, apa saya buat? Saya contact. Saya PM. Okay. Once dia dah masuk dalam yang 3, so apa saya buat? The next step adalah saya nak jadi apa tadi? Nak supaya pokok tadi nak jadi growing tree pula betul tak? Kan, betul tak? Ingat kan? So tadi dia dah jadi yang tree, sekarang saya nak dia jadi growing tree. So macam mana saya nak jadikan dia growing tree? Apa saya buat? Saya start message personalize sedikit. Personalize sedikit. Contoh, saya akan tanya, income protection tu hari kau dah tengok dah? Aku boleh tolong kirakan untuk kau berapa untuk kau? Contoh. Maybe kita send video. Maybe kita send gambar ke. Anything lah. Kalau Anggun, so maybe Anggun. Ataupun kita terus, hari tu kau dah tengok dah income protection tu. Tak apa macam ni. Aku call kau sekejap, aku explain kat kau. So apa yang kita buat sekarang ni, kita nak tarik minat dia supaya dia nak dengar lebih lanjut. Faham maksud saya? Tadi kita sekadar nak memindahkan dia ke dalam yang 3, iaitu kita just tap dia supaya dia respon kita. Engage dia supaya dia respons kita. Sekarang dia dalam yang 3, the next step adalah kita nak tarik minat dia. So how to tarik minat? Definitely kena personalize sedikit. So anda kena personalize kat dia. Tak boleh dah macam hantar sama je semua. Dah lah copy paste, nama pula terlupa tukar. Salam Ina katakan. So atas pun Ina, nama dia Aziz Ina. Alamak. Lepas tu dah tak boleh delete dah WhatsApp tu, dah lebih masa. Sudah. So careful. So jadi apa anda buat? Personalizekan supaya dia interested to know. Maybe anda terus cakap, aku call kau sekejap, aku explain kat kau macam mana. Maybe anda rasa, tak apa, kau tengok dulu, ni ada some proposal, kau tengok dulu, kau tengok-tengok mana-mana, nanti aku call kau balik, aku explain kat kau. Boleh? Ingat aim dia is to get them interested. Apa cara? Terpulang pada anda, to get them interested. Anda nak buat video anda ke, anda nak present anda sendiri ke, ambil gambar ke, anda nak hantar TikTok anda ke, anda nak hantar video orang lain ke, tapi aim dia to get them interested to know more. So once they interested to know more je, contoh tadi kan, katakanlah Encik Zaki tadi kata, dia start tanya, by the way yang RM50 ni dapat apa? By the way apa beza dengan yang warisan kau buat ni 150 ni? Meaning that dia interested to know more. Okay, orang tanya soalan, Cik Zaimi macam nak lah kata coach, macam nak orang kata yang tak interested to know more tu? Dia bagi macam ni je. Sekejap. Saya buat. Dia bagi macam ni. Okay, boleh Jangan salah faham. Dia bagi bagus lah, maksudnya dia nak tahu tu. Tidak, maksudnya okay macam tu je lah kan. Kalau dia interested to know more, dia akan ada curiosity. That's why anda kena kreatif to create the curiosity tu. Nak bagi dia tertanya-tanya, anda kena kreatif. That's why sometimes kita hantar apa tau? Kita hantar satu proposal, contoh, by the way aku dah buat calculation roughly lah, kalau untuk engkau hibah murah macam ni. Contoh kita buat RM70 kat dia. 2 hari lepas tu, kita hantar lagi satu. Ini ada lagi satu. Boleh faham tak? Boleh dapat tak? Contoh Assalamualaikum bos. Nak tanya je. Ain. Yang tadi tu kalau kita tanya bagi yang bos cakap tu, maksudnya after dia dah macam return email message tu ke atau tak? Ni awak masuk pukul apa ni? Saya dah lama masuk. Tak adalah, okay. So return message. Okay, macam ni. Kan tadi daripada seat kita message dia. Alright. So bila seat tu dia respon je, awak terus masuk yang 3. Okay, dapat Itu saya tahu. Okay. So bila dah masuk yang 3, aim awak adalah sekarang ni untuk dia interested to know more. So macam mana? Apa cara sekalipun awak boleh hantar proposal, can be, awak boleh hantar video kesedaran maybe, awak boleh hantar apa saja to get them to interested. Tapi saya tak cakap sekali je, it can be banyak kali. Faham. Macam tadi soalan saya kan, bos kata buatkan dia punya quotation tu kan, macam roughly tu. Maksudnya yang kita bagi tu
kalau dia kan kita dah buat kata-kata RM100 dapat RM100,000 contoh. Dia tak message, dia tak balas pun, dia baca je, blue tick je. And then another tu dia bagi lagi pun tak apa ke? Tu kejap lagi. Yang tu soalan saya. Tu maksud saya. Okey, macam ni Pernah dengar cerita ketam tak? Mana creator cerita ketam tu? Tak ada hari ni. Lupa. Ada. Pernah dengar cerita ketam Tak pernah dengar Ain? Tak pernah. Okey. Dia sebenarnya saya mengambil kebenaran lah untuk cerita benda ni sebabnya cerita ni copyright beliau. Dan dia sangat mahal. So saya ambil kebenaran sekejap lah Okey. Silakan. Thank you. Okey. Tapi durian tadi bayar itu bukan free dia ingat free lah. Bagi cerita kat dia. Okey. So macam ni Ain. Okey. Ada satu cerita, ada satu kisah ni lah So this brother ni dia jual ketam. Okay, so dia hantar mesej. Dia hantar mesej kat Ain. Kak, ada ketam, nak kak? Nak tak? Dia bagi tahu lah berapa sekilo. Atau Ain senyap. Buat dia. Lepas tu 2 minggu lagi dia datang. Kak, ni ada ketam baru. Nak tak? Ain senyap lagi. 4 minggu lagi, dia mesej lagi. 2 minggu lagi. Kak, ada lagi ketam. Baru naik ni. Mesej lagi. Tiba-tiba satu masa nanti, Ain nak tak makan ketam? Nak lah. Kan? Nak lah kan? Betul tak? Kan? Kalau ketam ada banyak jenis lah kan? So contoh katakanlah dia jual macam-macam jenis ketam lah kan? So tiba-tiba Ain teringin lah nak makan ketam. Kan? Ketam yang kalau anda tahu Tarabagani, ketam yang Rusia punya tu. Kaki dia je dah besar kita punya lengan kot lebih kurang kot. Satu kaki tu je dah harga 1,000. Kaki only. Ketam Rusia tu. So let's say lah Ain terasa nak makan ketam. Tak makan ketam. Lepas tu teringat Mamat tadi pernah hantar mesej ketam. Betul tak? So Ain pun mesej dia. Ada ketam tak hari ni? Okay. Dapat So sama juga macam kita. So apa kita buat tadi? Okay, kita hantar hari Isnin contoh. Hantar satu proposal. Let's say lah RM80. Okay, hantar satu proposal RM80 atau RM70 contoh. Just to get him interested. Of course, anda kena tahulah sikit kalau orang tu umur 20 tahun, anda hantar proposal income protection, mungkin dia tak ada interest kan. Tapi mungkin umur dia dah 30, anda hantar satu proposal income protection. Dia nampak, dia tengok. Okay. Lepas tu hari Rabu, salam. Katakanlah awak hantar, lepas tu awak cakap ke dia, salam Zaki, kalau apa-apa kau nak tanya apa-apa, kau tanya aku lah, kau message lah. Nanti aku call kau, aku explain kat kau. Boleh? Okay, dia senyap, tak balas. Tak apalah. Okay, hari Rabu awak hantar lagi sekali. Kali ni awak stir dia, awak hantar yang up sikit contoh. Contoh awak hantar perubatan warisan, RM120 boleh dapat RM350,000 coverage. Contoh. Dia pun tengok. Tadi 80, ni 120, RM350,000. Tadi 80, RM200,000 contoh. Lepas tu, dia pun akan start tengok. Lepas tu awak tanya dia, salam Zaki, ni ada satu lagi proposal, tak apa kau tengok dulu, nanti kalau kau nak tahu apa-apa, aku call kau lah, aku explain kat kau. Tak apa, aku call kau besok. Lepas tu, majority, some of them, dia akan start balas. Apa beza dengan yang lama tu? Okay, kalau tak lagi, tak apa, awak selang lagi. Berapa hari awak hantar? Okay, macam ni, simple je. Hari ni awak tengok-tengok dekat Shopee. Ain target katakanlah Ain nak beli, katakanlah Ain tengah nak cari headphone lah katakan. Ain nak cari headphone. Okay, contoh. Okay, nak cari headphone, kita pun start lah tengok-tengok kat Shopee ke, kita tengok Lazada ke, kita Google headphone tu. Betul tak? Kita Google kan. Okay, tak apalah, tak decide lagi lah, biar dulu. 2 hari lepas tu, atau tak payah 2 hari lah, besok tengok Facebook, tiba-tiba dekat Facebook kita keluar iklan headphone. Dia start hantar kat situ dah. Dia start hantar gambar headphone tu lah. So bila dia start hantar, Ain yang tak nak fikir pasal headphone tu, tiba-tiba now kena fikir pula pasal headphone tu. Betul tak? Tiba-tiba kita pun macam, oh headphone, dia keluar. So tengok balik lah. Tak decide lagi. Lepas tu besok tengok Facebook ataupun tengok IG, dia keluar lagi iklan headphone lagi sekali. Dia stir kita, dia kacau kita. Apa yang dia buat sebenarnya? Dia follow up kita. Samalah, kita kena follow up prospek kita. Kita kena follow up prospek kita dengan cara hantar dia gambar tadi tu, hantar dia proposal tadi tu. Di sini anda kena lebih kreatif. Ingat tadi tujuan anda dalam yang 3 is actually to get them interested to know. To get them interested to know. Belum nak closing lagi tau. Sabar dulu. To get them to interested to know. Okay, bila dah ada interested, dia tanya macam tadi, apa beza yang dengan yang RM80 tu Ain? Yes, now dia dah interested to know. So apa anda buat? Anda pindahkan dia kepada
growing tree. Tadi daripada benih seed kita nak pindah ke yang tree. Just to check either seed kita ni boleh pakai ke tak boleh pakai. So once kita dah tahu dia boleh pakai, the next step adalah kita kena pindahkan dia ke yang tree, iaitu nak pindahkan dia ke growing tree to get them to interested to know. Ingat di sini dia tak ada method yang spesifik. It's creativity anda. Creativity anda to get them to interested to know. Okay, once dia dah dia nak tahu, maka anda masukkan dalam growing tree. Now aim anda dalam growing tree. Kalau tadi pokok tadi kita nak kasih dia buah-buahan, betul tak? Kan? Betul tak? Aim dia nak kasih buah-buahan. Sama juga prospek anda once dia dah masuk growing tree, maka aim dia adalah untuk Closing, jadikan closing klien. lah. Untuk close dia lah. Aim dia sekarang aku nak close dia. Sebab dia dah masuk ikut flow yang betul lah. So dari dia dah tanya kan, ya apa beza dengan RM80 tu? Okay, sekarang ni kita fokus on dia spesifik untuk closing dia. Maka dia dalam growing tree cara follow up dah different dah. Maybe follow up is all about discussion, it's all about dah set appointment, call, maybe Zoom, maybe WhatsApp call, macam-macam lah. So anda akan try to work out dekat situ. Lepas Zoom maybe anda tak boleh close terus, maybe ada a few engagement lagi, nak tukar quotation ke, nak tukar ni ke, nak tukar macam-macam lah kan, plan ke, akhirnya akan masuk ke dalam fruit tree. Aim kita adalah supaya dia kasih jadi berbuah, iaitu nak pindahkan dia ke dalam fruit tree. So far okay tak? Faham. Faham. Boleh Ain? Boleh bos, boleh. Saya macam malu sikit macam kalau saya kan bagi mesej orang tu blue tick. Lepas tu saya terus malam, mak dia ni benci kat aku dah ke, annoying ke. Nanti saya tanya pun nak bagi quotation tu pada orang yang Waalaikumsalam tu ke, ataupun yang blue tick pun bagi macam ketam macam tu ya. So yang tu saya That's why kena ada interval. Masalahnya kalau awak tak ada interval yang betul, itu yang jadi masalah. Hari ni awak mesej, esok awak mesej lagi, lusa awak mesej lagi. Sebab awak tak ada sistem yang kontrol awak bila nak call, bila nak message, bila nak hantar. Tapi kalau awak ada sistem, interval yang cun, dia akan tak jadi isu. Dan kalau rasa malu ke rasa apa, okay macam ni lah. Kalau kita nak jadi doktor, definitely kita tak boleh takut dengan darah. Betul tak? Kan? So kalau kita nak jadi bomber, fireman, definitely kita tak boleh takut. Api. Ular. Api. Ular, okay, ular boleh lah, api kan. Ular. Okay. So kalau nak jadi insurans, kita tak boleh takut prospek. Kita tak boleh tak boleh malu, itu je. Itu spesifikasi untuk jadi ejen. Bukan spesifikasi lah, apa dia kata, kriteria nak jadi ejen. Spek tu barang kan. Okay. So kena buang malu. So saya selalu cakap simple je, malu equal ego. Tu je. So anda buang malu, letak bawah tapak kasut, dah settle, jalan je ke depan. After all, macam saya cakap tadi lah, cerita ketam tadi. Kan? Last kali kita ambil ke? Definitely anda kat sini semua, mesti ada sesuatu yang follow up anda. Can be penapis air, betul tak? Can be tilam, can be penapis udara, betul tak? yang living. Can be yang living. Durian. Vitamin C. Can be durian, betul. Vitamin Thermomix. C. Tengok dia keluar dah macam-macam ni kan. Lagi apa? Macam-macam lah. Can be Interested bekas lagi, interval Tupperware. dia dah close. Thermomix. Can Lagi be kita Thermomix. Kan? uh, Kenapa korang tak block dia? Sebab satu hari nanti akan Yeah. ambil juga. Satu hari nanti korang akan ambil juga. Betul lah. So korang biar je lah dia hantar. Tak apa, information. Tak apa, aku tengok. One day rasa macam, nak ambil lah, teringat dia. Ambil lah, betul lah. okay kak. Saya ada ni, penapis air, duk follow up saya, tukar, renew. Lama-lama saya macam, alah, sial lah, ambil lah. Macam tu. So sama lah anda pun. Kita tak adalah blog, kita rasa macam, bagus juga information, tak payah aku nak pergi cari, dia dah hantar kat aku. Oh tukar itu. Tak tukar. Yang kat office Okay, boleh So okay Alright, so pindah ke growing tree. So ada apa nak tanya tak? Fruit tree. Ada apa nak tanya? Okay, ini cerita yang cantik lah, of course lah. Tapi of course daripada seed ada yang pindah direct. Ada juga dari seed anda contact terus direct pindah ke
Growing tree. Growing tree. Go Possible. tree. Kan? Mesej-mesej salam Siti, aku sekarang dengan Prudential. Itulah kalau kau nak tahu pasal Prudential ke bolehlah inform aku ni. Aku memang tengah cari lah. Keluar pula tu aku memang tengah cari hibah murah yang harga RM80 dapat RM200,000 tu. Siap tahu dah semua sebab ada orang lain follow up dia. Kan? Tiba-tiba atau dia pernah tengok poster kat mana-mana. Dapatkan kita. So pindah growing tree terus. Possible. Possible. Tapi jangan harapkan macam tu. Janganlah kita harapkan semua benih-benih yang boleh pindah pergi growing tree terus. Tapi careful kadang-kadang. Kalau benih yang besok terus tumbuh mendatangkan hasil, itu namanya Pokok toge. toge. Toge berapa? Murah je kan? So maksudnya careful. Can be tak betul juga. That's why melalui natural process is the best. Daripada daripada seed, pergi ke young tree, pergi ke growing tree, akhirnya pergi ke fruit tree. Okay, boleh Okay, tak apa. Along the way boleh tanya-tanya. Okay, so this is OAL sample. Sekejap. Saya share dengan anda. Okay, ini adalah OAL sample. So apa yang saya nak anda buat adalah saya nak semua orang yang tak ada OAL lagi, sama ada anda pakai handphone, anda apa tu? Aku nak sebut imbas pula. Scan. Scan. Imbas pula. Aduh. So anda boleh scan. Okay, for those yang pakai laptop, anda boleh mana chat? Dia tak boleh klik chat kalau kita tengah share. Siap. So this is the link. Okay, anda boleh ambil One Ecoland System copy ini, sampel daripada link tersebut, ataupun anda boleh scan daripada sini. So anda copy anda punya sendiri. So macam mana nak copy anda punya sendiri? So nampak skrin ni saya tengah klik kan? Okay, first kali anda tekan file, lepas tu make a copy. Tu je. Anda tekan file, make a copy. Jangan sekali-kali cuba isi dalam ni. Memang tak boleh isi punya. Jangan paksa diri anda. Memang tak boleh isi. Sebab ini non-editable. So kan dia cuba kat isi. Tak boleh So make a copy. Okay, lepas tu tukar nama anda. Contoh OAL nama anda. Contoh macam ni. OAL Ayu ada ni. Alin ada ni. Sabri, Sofwan ni kan. Tukar nama dia. OAL nama anda sendiri. Okay, selepas tu anda boleh edit dekat situ. Okay, of course. First step adalah anda kena ada Gmail. That one saya tak payahlah Boleh kan buat Gmail sendiri kan. Ke nak saya buat kat sini. How to create Gmail. Tak payahlah So kena ada Gmail sendiri, Google kena ada. Okay, lepas tu baru boleh masuk. Bukan apa, sebab bila kita run kelas F-Summer first, kadang-kadang dia tak ada Gmail lagi. So kita kena createkan untuk dia pula Gmail. Masih ada yang pakai apa? Maybe YMail, maybe Hotmail, mungkin ada lagi lah. Atau Abang Eri dah tukar bukan Hotmail lagi kan? Okay, dah tukar lah. Alright, so boleh lah. Okay, so ini sample. So boleh nampak sampel kan? Okay, ni tadi kan. Okay, dah ambil. Okay, this is sample. Okay, macam mana dia berfungsi? Okay, contoh Okay, contoh. Okay, first kali anda kena faham, kita baca reference ni lah Okay, baca reference. Okay, sumber, source. Of course, kita ada friend, relative, acquaintance, cold call, referral, treasure, direct approach, social media, client. So maybe ada orang kata saya daripada WhatsApp ke apa ke, assume as a social media lah WhatsApp kadang-kadang anda masuk dalam WhatsApp group kan, pun boleh juga. Okay, selepas tu dia ada segmentation. So kita kena segmentkan klien kita ni. Segmentation dia adakah dia A? A maksudnya orang ni kita boleh close within 6 months. Okay. B maksudnya orang ni big case. So soalan, apakah definition big case? Depends. Maybe anda punya definition big case adalah RM300 ke atas. Maybe anda punya definition big case 1000 is actually anda punya definition sendiri. Big case. Boleh Okay. C adalah normal case. Normal case maybe yang RM100, RM80, RM200 tu adalah normal case anda. Dan D adalah to be removed. Ni nanti akan saya ajar macam mana to be removed. Okay. Jangan simply letak semua orang to be removed. Nanti habis tak ada prospek nanti anda. Okay. So E adalah COR. COR ni apalah? Center of Referrals. So apakah maksud Center of Referrals? Orang ni adalah orang yang tolong referkan anda. Dia bagus sangat, rajin tolong referkan anda. Sebab anda bagi duit dekat dia RM50, RM100 satu klien, maybe. So dia duk referkan. Okay. C ada, memang ada. Kadang-kadang dia tak ambil pun, kadang-kadang dia duk refer. Ataupun dia memang klien anda tapi dia suka refer. Dia beritahu. Tiba-tiba dia datang, ni ada member nak tahu ni, kau pergi settlekan dengan dia. Okay.
So kita bagi ada satu kes RM100 ke, satu kes RM50 ke, depends on anda punya perjanjian dengan dia lah. So dia panggil center of referral. Okay, F adalah prospect agent. So orang ni adalah orang yang berpotensi untuk jadi agent. Kan, boleh kan? Kita nak close dia tapi kita rasa macam belum lagi mampu, kewangan dia tak okey, kita ajak jadi agent contoh. Ataupun memang dia nak jadi agent pun boleh juga. Okay, so nanti saya bagi tahu status semua tu macam mana. Alright, settle, boleh dapat semua okey kan? Okay, the next adalah, ini dah bagi tahu referrals. Okay, ini seed tadi. Okay, this is seed. Okay, tadi seed tadi kan, Ain kata dia follow up dengan orang, kan. Okay, katakanlah seed tadi kita ambil nama Zaki. Okay, kita ada 20 seed, kita pun masukkanlah seed kita dalam ni semua. Masuk seed. Okay, kena disiplin. Once kita dah masuk seed ni, kita kena pilih dia segmentation dia tadi. Dia A ke, B ke, C ke, D ke, E ke, F. Dia ni boleh normal case kot, dia ni boleh ni kot, dia ni boleh big case kot, ataupun semua C dululah, semua normal case dulu kot. Okay, the next step yang ni yang paling penting adalah anda kena pilih sumber dia, source dia. Dia ni siapa? Kawan ke, saudara ke, kenalan ke, atau klien anda ke, atau social media punya prospek ke, atau DA ke, referral ke. Kena disiplin letak. Okay, banyak kita main letak campak acid dalam ni. Tapi kita tak letak dia ni siapa. Itu yang dia tak jadi personalized tu. So kita tak tahu dia siapa dah. Sekarang anda rasa 20 boleh. Anda rasa 20 boleh, tapi kalau dah jadi macam ni 163, kalau dah jadi macam ni 112, kalau dah jadi macam ni berapa ni? 296, boleh ingat ke siapa? Tak boleh ingat dah. Betul tak? Tak boleh ingat kan? So that's why kena letak sumber. Okay, the next step adalah selepas kita dah letak nama, let's say saya letak nama Zaki tadi. Okay, Zaki ni saya rasa dia normal case. Lepas tu dia adalah, let's say, kenalan saya. Okay, first engagement. Bila saya hantar message, bukannya first engagement ni the day kita put in dia dalam ni. Tidak tau. First engagement ni bermaksud, betul lah. First engagement ni bermaksud, first time kita engage dengan dia. So contoh katakanlah hari ni saya hantar dia message. Let's say hari ni 18 hari bulan Julai, saya hantar greetings, saya greet dan send poster hibah murah. Contoh contoh. Okay. Saya hantar poster hibah murah kat dia. Salam Zaki, ni aku Zuhaimi. By the way aku sekarang dengan Prudential, just nak beritahu kau ni ada sikit information lah pasal Prudential. Kalau kau nak tahu apa-apa kau just contact aku nantilah. Contoh. Kan, katakanlah saya tak rapat dengan dia, kalau rapat kawan kita call je kan, betul tak? Bagi tahu je kita Prudential kan. Okay, kita hantar kat dia. Dia respon. Okay, let's say best case scenario dia respon. Bila dia respon, apa saya buat? Saya pindahkan Zaki ni. Saya copy terus Zaki, saya pindahkan ke yang 3. Okay, Zaki yang 3 tadi kategori C, dia adalah acquaintance, kenalan dan okay, the next step adalah tadi okay, tadi 18 Julai greet kan. So kita pindahkan semua ni ke dalam ini. Okay, so apa jadi dekat seat? Kita padam nama Zaki. Zaki no more seat lagi. Dah tak ada dah. Let's say ada nama kedua Siti tadi Siti saya tak isi lagi katakan. Okay, Zaki no more seat lagi. Dia bukan seat lagi dah. So now dia berada dalam yang 3. Okay, kalau anda tengok dekat sini dia ada action. Okay, the next adalah saya nak kena follow up dia. So bila saya nak kena follow up dia? Dia respon tadi, okay Mi, thank you very much, aku tahu dah. Okay, thank you. So saya pun pindah ke yang 3. The next step adalah saya nak follow up dengan dia bila? Okay, follow up. Okay, dia dah respon, cun. So let's say saya follow up 3 hari selepas ini. 18, 19, 20, 21 katakan. 21 hari bulan, saya akan follow up dengan dia balik. Ingat kita dari yang 3, kita nak pindah ke growing 3, betul? Betul kan? So apa kita buat? Kita nak pindah ke growing 3, kita nak tarik minat dia supaya dia interested to know. Tadi kita hantar hibah murah kan? Lepas tu 21 hari bulan saya follow up dengan dia. Salam Zaki. Dah tengok ke poster hibah murah tu kan? Okay, by the way, ni ada lagi satu poster ni. Ni ada lagi satu pasal medical card murah pula. Contoh lah. Katakanlah saya hantar. Okay. So saya hantar bila? Katakanlah tadi saya hantar 21 hari bulan. Maka saya record dekat sini 21 hari bulan. So follow up. Contoh saya follow up follow up poster dan send poster MC katakan medical card. Contoh.
Contoh. Lepas tu dia tanya. Tang dia respon katakan. Maybe dia respon 22 hari bulan atau 23 hari bulan. Atau 21 hari bulan dia respon let's say lah 22 hari bulan esoknya. 22 HB respon nak tahu pasal hibah murah. Saya terus tulis sini. Hibah murah. So bila dia respon je nak tahu pasal hibah murah, maka sekarang dia dah interested to know. Betul tak? Betul tak? So saya akan pindahkan dia ke dalam growing tree. So saya pindahkan dia ke dalam growing tree. So pindahkan sebab dia dah interested to know. So daripada young tree saya pindah ke growing tree. Saya ambil semua engagementnya story ni tadi, saya pindah ke growing tree. Okay, settle. Okay, sama juga source dia saya tukar sini acquaintance. Okay, so the next step adalah sekarang kita kena personalizekan dia. Sebab dia kata dia interested to know about respon nak tahu pasal hibah murah. Okay, maka saya kena set masa dengan dia. Maybe on the dot 21 hari bulan tu saya terus message dia. Contoh, katakanlah saya message, saya set appointment dengan dia. Lepas tu saya cakap hibah murah, lepas tu dapat set appointment katakan. Okay, set appointment katakanlah 22 HB. Appointment tu maybe call atau Zoom lah. So, maka kat sini actionnya adalah appointment 22 HB katakan, 22 hari bulan. Okay, apa dia? Present. Contoh present. Saya nak present hibah katakan. Jam berapa? 9 PM katakan, malam. So saya terus letak kat sini. Present 9 PM. So maka Zaki sekarang ni saya akan personalize, focus on dia, ikut needs dia tadi atau dia punya interest tadi, iaitu nak tahu pasal hibah murah. Okay, boleh? Okay, how about Siti tadi? Okay, Siti tadi saya mesej-mesej, katakanlah Siti ni dekat atas lah. Tadi dah buang yang tu kan? Okay, Siti kat atas. Okay, Siti ni si sama, dia adalah let's say lah acquaintance juga. Okay, first engage, saya mesej hari ni and let's say saya mesej hibah. Saya hantarlah macam tadilah saya type hibah katakan. Okay, hibah. Hibah, katakan kan. Tak ada respon. Senyap je. Good pun tak, no pun tak, apa pun tak ada, senyap. Betul tak? Lepas tu saya mesej lagi katakan. Blue tick ke, tak tahulah apa tick lah kan. Macam tu lah. Okay. Saya mesej lagi. Katakanlah, okay tak apalah dia tak ada respon. Saya jarakkan. Let's say saya jarakkan 20. Tapi biasanya seed, kita jarak jauh sikit tau. Sebab kita ada banyak seed nak run. Okay, katakanlah saya jarakkan seminggu lepas tu, 25 hari bulan. So saya mesej lagi. Send poster medical card katakan. Tengok lagi ni. Tak respon lagi. Saya letak lagi. Third engagement, fourth engagement. Tiba-tiba fourth respon. Maka saya pindah yang 3 lah. Kalau dah sampai fifth no respon, sixth no respon, 7 no respon. So maka dia adalah maybe seed yang tak berkualiti. Maybe nombor tak betul. Maybe nombor tu dah salah atau memang tak wujud. Possible juga. Betul tak? Ataupun dah pindah ke orang lain yang bukan bangsa, yang bukan orang Malaysia dah katakan. Can be kan? Betul tak? Nombor tu dah pergi ke foreign worker katakan. Dah jadi orang lain punya. So dah tak valid dah. So maka anda boleh buang lah terus seat tu. Tak boleh pakai lah. Okay. Aim dia adalah nak pindahkan. Maybe after third engagement, fourth engagement baru dia boleh pindah yang 3. Okay, dari yang 3, kita fokus nak pindahkan dia kepada growing tree to get him interested. Ini saya tunjuk case 2 kali. Ada juga 3 kali, 4 kali. Possible. Okay. Lepas tu, last kali pindah ke growing tree. Okay, apa Ain tadi cakap. Possible juga dekat sini banyak kali. Duk hantar, okay nanti dulu aku tak sempat tengok. Okay, aku tak nak set appointment. Belum sempat lagi, nanti aku ada masa nanti. Nanti ni aku bagi aku masuk ke fikir dulu. Jadi interval anda untuk follow up tu kena reasonable. Contoh 21 hari bulan kita dah hantar hibah murah, dia interested, kita dah appointment itu hari katakan kan. So contoh kita hantar dia tak respon. Dia kata okey nanti aku tengok, nanti aku tengok, nanti aku tengok, nanti aku tengok. Dia tak ada respon apa-apalah, tak adalah kata interested. So maybe orang-orang macam ni anda boleh letak dia last kali ubah dia sebagai apa dia? D. To be removed. Lepas tu tukar dia kepada apa tu? Sorry. Yang ni actionnya adalah tukar D je, sorry. Tukar D to be removed, dah tak payah follow up dah. Boleh dapat tak? Tak ada dah. Tak payah dah. Kalau dah sampai 5-6 kali anda hantar tak respon, tak payah follow up dah. Sebab anda ada banyak lagi orang nak follow up ni, yang 3 ni. Bukan dia seorang. Okay, contoh kalau anda ada banyak, katakanlah saya ada yang 3 nak follow up, let's say macam case ni ada yang 3, 505 yang 3 nak kena follow up.
Anda rasa dia ada masa tak untuk follow up lagi macam tu? Tak ada kan? Cukup 5, gone lah. Cukup 5, gone lah. 5, 6 kalau tak ada respon, gone. Buang. Saya buat nak 500 bang. Okay, 500. Okay. So cukup 5, gone. Okay. Cukup 5 kita gone. Tapi kan, tapi let's say lah, anda rasa macam dia ni memang genuine lah sebab dia kat overseas kan, dia tengah ada kerja, nanti dia balik ataupun dia offshore. Tak apalah kalau macam tu, betul tak? Anda decide lah, janganlah. Yalah, anda decide, jangan ikut sangat 5. Aku mesej 5. Rupanya dia dekat offshore, line tak ada. Kau pergi buang terus ke di. Sedangkan dia memang genuine, tak boleh nak jawab mesej katakan. Jadi kita kena tahu kat situ. Anda decide sendiri sama ada dia ni boleh buang terus ataupun boleh di continue lagi. Boleh tak? So far okay semua? Sebab saya tengok dalam ni majority 70% lah orang yang tengah pakai sebenarnya. Betul tak? 70% adalah orang yang tengah pakai. Saya rasa tak ada isu lah. Yang mungkin ada yang baru-baru lah tak pakai kan. Okay, boleh Okay. So sama juga. Maybe dah sampai kat growing tree pun boleh jadi kena jadi D. Boleh kena remove. Dah sampai kat growing tree tak still tak boleh katakan. Malam-malam. Coach bagi saya coach untuk saya jaga mute. Dah bagi Liza dengan Jamal. Liza tolong Liza. Cik Jamal tak jumpa. Lari lah Jamal. Liza ada kan? Liza tolong sekejap. Sekejap. Boleh Liza dengan Sizak. Jamal tak jumpa, sorry Jamal. Tak apa lagi. Boleh. Okay. So possible juga orang yang dalam growing tree yang kita follow up masih tak settle lagi. Tadi dia kata dah interested, dah set appointment dah, present hibah, lepas tu dia kata nantilah Mi, belum lagi tak sempat lagi Mi, nantilah Mi, belum lagi tak sempat nak decide lagi So sama juga, maybe dah 6 kali yang dah follow up tak sempat nak decide dan memang kita tahu dia kita boleh agak kan, kita boleh sense ini adalah orang yang nak mengelak katakan ataupun memang itu maybe excuses yang dia beri, dia tak sampai hati nak tolak kita. So kita boleh agak lah. So maka okeylah, tak apalah, dia ni aku move sebagai D kan. Contoh katakanlah kes ni D, lepas tu saya letak kat sini blast message. So apa kita buat? Kita akan blast message kepada prospek ini mungkin 1 bulan 1 kali je. Just to keep in touch dengan dia. Just to keep in touch, just to show them yang kita ni wujud. Kita ni ada lagi kat situ. Macam kes Ketam tadilah. Dan tiba-tiba dia nak cari balik macam teringat. Hari tu Mi pernah mesej aku, bagi kat dia lah. Yang ni aku punya member tadi, dia ada mesej-mesej ni pasal ni. Kau boleh cari dia, contact dia, contoh. Just to show our existence, kewujudan kita. Kalau tidak nanti orang tak tahu kita wujud, betul tak? Dia ni buat lagi ke tak, Asang ni senyap je dah lama dah, semenjak PKP tak muncul pun. Maybe, kita tak tahu. Facebook pun tak nampak, IG pun tak nampak. Contoh, ni contoh. Kan? Anis dulu nampak juga jalan-jalan, sejak PKP dah tak ada dah, senyap je. So maybe juga kan. So kita tak tahu. Dulu selalu juga ada hantar gambar, ambil hantar polisi dengan orang. Tu sekarang dah tak ada dah. Cuma dia buat lagi ke? Contoh orang curious. Jadi bila kita send benda tu, orang tahulah, Anis buat lagi ni. Ada lagi ni, WhatsApp status pun tunjuk lagi ni, promo lagi ni. Contoh. Jadi kita blast 1 bulan 1 kali. Material, ada banyak material, betul tak? Dalam chat room saya rasa ada macam-macam material. Thank you to our MDRT punya team. So memang banyak ada orang contribute. KT pun ada banyak contribute material. Macam-macam, anda boleh pinjam je material tu. InsyaAllah anda nak tukar nama anda pun saya rasa okey je. Dia orang okey. Ada banyak material dalam tu. Anda boleh gunakan material tu. Okay, boleh So okay? Okay team? So far? Alright. So daripada sini, lepas tu kita aim nak pindah ke dalam fruit tree. So bila dia dah ambil, katakanlah kes ni tadi kan, dia bukan D lah, katakanlah dia C dan dia, kita follow appointment dengan dia, lepas tu jadi ambil. So bila dia ambil, apa kita buat? Kita pindahkan semua detail dia tadi ke dalam fruit tree. So kita pindahkan, katakanlah Zaki ni tadi semua kan, let's say lah, saya tak padam saya pindah. Sebenarnya anda kena padam yang actual. So Zaki ni tadi, katakanlah segmentationnya C, sumbernya adalah acquaintance tadi. Okay. So dia dah jadi klien. So kita pindahkan semua engagement ni semua. Pindahkan semua. Okay. Pindahkan. Tadi 22 hari bulan kan, kita appointment dengan dia kan, kita close dia kan kat sini kan. Okay. Tulis kat sini close 22 hari bulan tu Okay. Lepas tu the next step adalah once dia dah jadi klien, apa kita buat? Kan tadi kita cakap the best prospect client adalah siapa?
Klien. Klien. Sebab dia dah jadi fruit tree. Takkanlah dia jadi fruit tree sekali je kita nak dia berbuah. Kita nak dia berbuah banyak kali, betul tak? Kalau nak dia berbuah banyak kali, kita kena selalu follow up dia lah macam mana. So first kali anda kena follow up dia dengan dua keadaan. Satu, review polisi yang tadi tu. Kalau tidak, polisi dia 10,000 basic, medic protector 200, smart saver 300, contributor. Sampailah ketua. Jadi anda kena review polisi dia. So letak nak review date bila. So bila nak review polisi klien ni? Bulan depannya ke lagi 2 bulan? Zulfikar, bila nak review polisi klien ni? Bulan depan jadi je. Bulan depan? Hari jadi je. Memang kena halau lah kau. Datang bulan depan dah datang dah nak review polisi. Ada. Nasrul, bila nak review polisi klien ni? Setahun. Setahun, yes. Setahun Fikar. So after 1 year ataupun before 1 year, kita review polisi. Katakanlah kita close dia tadi 22 hari bulan kan? So maka saya akan review dia balik. Contohlah 22 hari bulan, Ogos, Julai katakan. So 22 hari bulan atau 21 Julai, saya review polisi kat dia. So polisi review date. Okay. So katakanlah dah review kat dia. Lepas tu tiba pula hari jadi dia katakan. Hari jadi dia bulan 10 contoh. Ataupun hari jadi dia bulan 5 katakan. Bulan 10 lah let's say. So lepas review kita tukar pula birthday wish. Katakanlah birthday dia bulan 10, 14 hari bulan 10 katakan. Lepas je review polisi date dah selesai, kita dah review polisi dengan dia. So maka kita kena wish birthday pula dekat dia. Agak-agak prospek marah tak kalau kita wish birthday kat dia? InsyaAllah tak. Kalau yang lelaki kena berhemah lah wish birthday kat ladies. Kalau ladies pun kena berhemah dekat lelaki. Betul tak? Neutral and professional lah wish birthday kat situ kan. Contoh, Assalamualaikum klien. Katakanlah nama dia Siti. Siti klien kan. Selamat hari jadi, selamat hari lahir. Semoga dipermudahkan urusan, diperluaskan rezeki selalu. Katakan contoh. Dah, full stop. Jangan tanya lah macam mana birthday kali ni, makan apa. Dah tak professional lah. Betul tak? Just to show yang, ejen aku hantar birthday wish lah. Bagus lah. Betul tak? Sebab anda akan faham tau, klien ni dia ada pegang satu tagline. Tagline-nya apa? Please make me special. Anda suka tak tiba-tiba ada orang wish birthday kat anda, hantar message? Contohlah dulu-dulu kita ada CEO Philip Seah. Philip Seah dia akan hantar SMS dekat semua ejen punya birthday. Happy birthday katakan CEO. Of course dia punya staff lah hantar kan. Tapi kita rasa macam wow, CEO hantar message wish birthday tu. Happy tak? Happy kan? Sama juga dengan klien anda. So anda hantar message walaupun tak ada hantar barang ke apa ke, dia happy. Dan at the same time to keep the relationship dengan dia. Sebab relationship equal to business antara klien kita Okay. So dah wish birthday, maka tukarlah balik tukarlah balik policy review. Another 1 year. So maka anda akan berhubung dengan dia dua keadaan. Policy review dengan birthday wish. Dan lagi satu, update info. This is latest after kita buat dan kita nampak, this is important, kena ada juga. Just to update them every week. Sebab banyak klien-klien kita lepas kita hantar feedback dekat dia, so majority of them, dia hantar balik feedback kat kita, update us the latest about Prudential. Dia nak update. Dia tak marah, send je lah update. So apa anda buat, letak satu date dekat sini, maybe once a month ataupun maybe 2 bulan satu kali, send them updates. Ataupun personalize, tanya, salam apa khabar, macam mana COVID ni, okey tak? Area kau okey ke? Area tuan okey ke? Tak ada masalah ke? Just to send them update. By the way, Prudential ada coverage untuk COVID. Start stage 3, 4 ada kat sini. So ni information dia. Kalau apa-apa nak tanya, just contact saya. Dah, full stop. Betul tak? After 2 months, salam Zaki. By the way, ni ada Prudential punya Pulse free untuk klien semua dan untuk semua orang. So kau boleh install benda ni dan boleh pakai benda ni. Boleh link dengan kau punya Strava, boleh link dengan kau punya Apple Watch, semua boleh link. Apa? Kalau kau tak tahu apa-apa, kau tak sure, kau contact aku. So orang suka tak? Ada update, betul tak? Walaupun dia tak install, walaupun dia tak ambil tahu sangat, tapi at least kita update dia, dia happy lah. Dia tahu lah ada benda terbaru daripada Prudential ni. Contoh salam ni ada sikit information pasal Perubatan Anggun. Kalau ada member-member nak tahu ke ada ni, just tanya aku boleh beritahu. Ni ada sikit information. Bagi dia some info. Maybe 2 bulan sekali, for those yang dah ramai klien, maybe 1 bulan sekali. Jangan bagi 1 minggu sekali tau. Nampak sangat kita duk rotate orang yang sama je. Kalau boleh janganlah. Kalau saya pun sebagai klien, saya pun macam boy sebulan sekali, seminggu sekali ni kan.
tak perlulah. Sebulan sekali pun okey dah sebenarnya. Tapi kalau anda dah banyak klien, mungkin dia akan jadi 2 bulan satu kali anda hantar kat dia. Just to keep in touch dengan dia dan menunjukkan kita ada dekat situ. So far okay? Okay? Okay. Alright, so anda letak Okay. okay, maka dia dekat sini. Alright, so inilah sedikit sebanyak kan pasal OAL. Okay, this is some of the sample masa dah lajak ni kan. Okay, dah pukul 10. Okay, ni ada sedikit sampel. Saya minta permission tadi daripada Ayu, daripada Alin, Sobri dengan Sofwan. Saya minta permission. Saya cakap update OAL saya nak pakai awak punya hari ni. Dia jawab yes je lah. Itulah permission dia. Okay. So contoh this is Ayu. Ayu tak ada malam ni. Okay, ni Ayu kalau anda tengok dia ada daripada seed. Okay, dia update dan dia convertkan seed dia tak berapa update sangat lah. Lepas tu dia update ke yang tree. Okay, yang tree dia update. All the dates ada di situ. Kemudian dia convert kepada growing tree. So now dia ada 123 growing tree yang on the way tengah follow up. So anda tengah follow up growing tree. Today ada ni 9 PM dia ada appointment. Okay, lepas tu ni closing list dia lah. Bukan. Ni client dia fruit tree. Baru ada 15. Tak banyak lah. Okay. So this is Alin. Okay, Alin pula ni dia punya seed. Okay, dia bagi tahulah apa yang dia buat, remark engagement dia semua ada dekat sini. Okay, selepas tu yang tree, all the engagement dia pindah dan semua history yang tree ada kat sini. Kemudian dia ada growing tree. So kalau anda tengok growing tree right now dia ada 98 growing tree yang ongoing tengah follow up. Okay. Lepas tu ada fruit tree, of course dia ada 50 fruit tree yang currently tengah membuahkan hasil. InsyaAllah akan membuahkan lagi hasil lah. Okay, so lepas tu this is Abayi, Sobri. Sobri tengok dia ada seed. Dia ada 191 seed, nampak dia record semua seed dia apa yang dia hantar. Follow up dah tengok belum poster pelepasan cukai. Okay, contoh macam Abayi nampak dia hantar pelepasan cukai kan. Okay, lepas tu dia ada yang tree sama juga, dia hantar dan dia record everything. Growing tree dia ada 167 growing tree yang tengah ongoing. Nampak paling jauh dah ada 7 engagement. Okay. Selepas tu ada fruit tree, dia ada 42 fruit tree sekarang ni. Okay. So ini sober kita, Abang Sof. Dia punya seed ada sini. Kalau anda tengok ada 163 seed. Lepas tu dia ada young tree ada 463. 63. So ada sampai 4th engagement pun ada young tree. 4 engagement dah paling jauh. Okay, selepas tu dia ada growing tree sekarang ada 101 yang ongoing. Kalau anda tengok ada tari-tari yang colored ni meaning tari-tari yang today date lah. Today's date and yesterday date ke yang dia tengah follow up lah. Macam ni kan. Tadi dia dah buat ni. Lebih berminat medical card, minta medical card suami, 2 anak, nak tengok bajet satu family. Suami pun tengah survey. Nampak? Tapi kalau anda tengok berapa jauh engagement dia daripada 13 Julai, 14 Julai, 16 Julai, 18 Julai. Ini yang terdekat-dekat lah. Kalau yang jauh nampak 11 Jun, 23 Jun, 26 Jun. Ada interval follow up. Dan baru anda akan dapat. Sorry. Terkerap. Okay, ada interval follow up. Dan ada dia punya fruit tree. Fruit tree dia tak record semualah sebab ada yang baru pindah kan. Tapi kalau anda tengok yang di close melalui ini. So kalau tengok dekat sini 11 Jun buat apa? Share promo. 23 Jun dah tengok ke? Bagi ko hibah. Of course dalam dialek Terengganu lah. Okay, so follow up ko saya suruh tulis sini natural language yang general. Dia tulis Terengganu saya tak faham sini. Okay, nak pilih dulu nanti confirm balik. Okay, follow up bagi additional info pasal warisan kelas. Korang jangan ambil lah ni klien ni. Ni klien dia. Kau ambil kopi lah. Okay, last kali 4 Julai tunggu detail submit. Saya rasa close 4 Julai ni. 4 Julai yang siapa? Close. Ke 5 Julai macam tu lah? 5 Julai macam tu. 5 Julai close. Okay, nampak? So jauh tak? Jauh tak? Kalau dia give up tengah-tengah ni, habis lah. Tapi dia continue follow up. So kalau yang ni pula share promo hibah. 17 Jun share promo. 22 Jun komen WhatsApp status. 27 Jun minta suami cerita. 29 Jun call. Bajet 50 pampasan rendah. 3 Julai baru ambil. Mungkin 4 Julai lah baru selesai nak submit kan. Biasalah nak tunggu selfie tu lama sebenarnya. Kadang-kadang kan. So jadi macam tu. Okay. Ini untuk orang yang lama sikit lah. Anda akan encounter problem macam ni. KIV. Meaning that terlalu ramai orang dan akhirnya ramai yang dah masuk dalam kategori D. Ali nanti tukar D So kategori D. So ada 39 people yang dia dah kategorikan terhadap KIV. Meaning that follow up pun macam tak ada apa-apa. Nampak? Dah jauh dah. Sampai 8 Julai tak ada respon. Ataupun dia sendiri cakap, tak apa aku tak nak. So
bila dah sampai to that category, so kita kena remove dah orang tu daripada kita punya growing tree atau young tree. Kalau tidak nanti dia jadi banyak sangat, kita rasa macam ramai tapi sebenarnya dah tak boleh pakai lah. So anda kena removekan dia. So buang dia, buat satu kategori D kat situ, KIV, so anda buang dalam tu. So macam siapa ni? BI Sabri dia ada 93 orang kategori D. Tapi ABI ni dia banyak student-student tau, muda-muda, tengok nama semua Siti Nur je tau. Yang main, hebat ABI ni. Nanti ramai PM dia belajar nanti ni. Okay. Kalau tengok tu. So ABI dia ada 90 lebih lah kat situ. Sofan pun ada juga, saya rasa kategori KIV ada Sofan. Ada 62 kategori KIV. So bermaksud, saya buat sampel balik, bermaksud dia bukannya semudah tiba-tiba jadi macam itulah. So maksudnya anda kena letak, anda kena follow up, anda akan jadi sangat busy sebab follow up. So anggap sama saja. Anggap macam aku buat prospecting, aku ada list of prospect, lepas tu aku start prospecting. Lepas tu aku start nak set appointment. Tapi sometimes right now kita tak boleh nak dapat appointment on the spot pula. Kita kena main tarik tali kan. When it comes to online, orang akan main tarik tali sikit, makan masa. Jadi bila adanya sistem One Excellent System ni, so membuatkan anda lebih disiplin. Who are we going to follow up? Siapa yang aku perlu follow up? Contoh saya bagi anda, saya minta permission Ayu lah. Contoh, so kalau anda tengok Ayu punya case, dia punya growing tree, kalau tengok contoh ada tak yang appointment? Okay, macam ni Okay, tengok appointment 21 Jun greetings, 1 Julai dia terus set appointment. Salam, aku sekarang dengan Prudential ni, aku nak ambil masa kau Zoom kejap boleh tak? Bila? Boleh, aku cerita pasal saving dia kata. Ayat dia secured saving. Bila? Bolehlah 18 Julai. Kau tengok. 1 Julai, 18 Julai dia set. Jauh. Kenapa jadi jauh? Sebab dah banyak. So bila dah banyak, dia terpaksa jadi jauh. So kalau anda tengok colored ni, is actually yang 2 days punya kena buat lah. So yang colored lah. Contoh 1, 2, 3, 4. Mana lagi? 5, 6. Ini yang 7. So 7 hari ni kena buat Sunday. Okay. Yang 3 tu saya cerita lah. 18 hari bulan. Ni kita update lagi ni. Dia dah follow up. So maksudnya dekat sini, jauh. Ada date dia dah set dah date. Jadi kena disiplin. Kalau tengok tadi, 1 Julai dia message, tapi dia buat appointment 18 Julai. Dia tak kacau tengah-tengah. Mungkin 2 hari sebelum tu je lah dia follow up balik klien tu confirm 18 Julai tu. Boleh dapat tak? Dia tak kacau tengah-tengah, tiba-tiba dia, tak apa, tarik dia awal, baru 1 Julai follow up, 3 Julai terus call balik nak set appointment. Tak. Dia terus susun macam tu. Saya percaya sama juga. Kita tengok Ayu ke, Lin ke, Sober ke, saya percaya yang lain pun buat macam tu. Anda kena disiplin. Dia tak boleh terus main tarik sebab dia ni boleh kot, dia ni okey kot, dia ni okey kot. Lama-lama apa jadi kan? Pokok tu sepatutnya dia berbuah besar lagi, dia tak sempat berbuah besar lah. Dia terbantut sebab kita cepat-cepatkan dia. Kita pergi pump in baja cepat, pump in pemangkin cepat, lama-lama dia jadi terbantut, tak betul buah dia. Ataupun maybe tak mau buah langsung, dia mengajuk. That's why kena follow sistem. So maybe anda rasa macam jauh sangat ni aku letak ni, tak sempat ni, in the meantime tak ada apa. Awal-awal macam tu. Tapi bila anda sudah ada banyak dalam tu seed, dah ada banyak yang tree, dia akan jadi macam tu lah, jadi tak sempat lah. Memang akan jadi anjak-anjak ke depan lah appointment tu, dia jadi jauh. So far okay? Saya tengok ada yang tengah masuk sampel kan. Okay, copy sampel, buang nama Zaki tu nanti Ada orang tengah masuk saya tengok. Okay, so itu sahaja saya punya perkongsian tentang One Excellent System. So dia ada banyak sistem, macam-macam. Okay, dalam Prudential, it's not only satu sistem boleh buat anda sukses, tidak. That's why saya tak cakap ini wajib, tidak. Ada banyak cara. Whatever it is, the point is at the end kita nakkan the fruits, iaitu kita nakkan klien. Kita want them to close the client. Want us to close the client. Tapi apa cara sekalipun anda buat, as long as dia adalah kategori prospek ataupun client management system, then okay. Tak ada masalah. Mungkin masa zaman dulu kita pakai OCS, one card system. Also good. Manual. Okay. Bila comes to saya masuk, saya pakai Excel sendiri. Saya panggil case record. So saya letak case, saya letak prospek, sama je konsepnya. Prospect management system juga. Okay, lepas tu kita upgrade kepada One Excellent System sekarang ni. Now latest Prudential nak pakai Pulse lah. Whatever is cara,
dia tak ada satu cara yang fix, this is the best way untuk qualify, untuk capai, tidak. Dia always ada banyak cara. So apa cara yang suit dengan anda, as long as dia boleh manage ataupun membuatkan kerja anda lebih efisien, then okay. One of the cara adalah one Ekelen system. So saya dah bagi anda kopi tadi, so anda copy, anda try buat. Kalau anda tak sure macam mana, cari introducer anda, atau for those yang ada di bawah SBU, tanya SBU mentor anda, saya macam mana aku nak guna ni, InsyaAllah they will guide you. So saya percaya mentor-mentor semua dah pandai pakai dah, diorang pakai dah sekarang. InsyaAllah they will guide you. Tapi the most important, anda kena pump in seed dalam tu dulu. Pump in seed, from the seed baru dia boleh cerita apa nak kena buat next. Kalau seed tak pump in, tak boleh buat apa lah. Betul tak? Pump in seed sebanyak mungkin. That's why orang yang sekarang ni start daripada hari Sabtu itu hari, budak F1, siapa yang attend F1 class, dia kena buat 100 seed. Betul tak? 100 seed. So F1. So nanti F2 kita akan start intro dia yang 3 tu apa. Lepas tu dia akan start pump in, dia akan start pindahkan daripada seed ke yang 3. Okay? So, ada apa nak tanya last? Baru pukul 10 dah, macam lewat sangat lah. Tak ada? So tak ada, assume semua dah pandai pakai lah. Okay Tak ada Terengganu okay? Okay? Terengganu dah pakai dah kan? Okey, Terengganu okey. Oh, Madang tukar dah ke? Oh. Okay, so yang baru-baru ni hopefully anda boleh biasakan diri dan pakai. Kalau tak sure, bertanya. And it's good to start dari awal sebab saya dah tengok struggle orang lama nak move to this system, memang struggle lah. First nak kena list down balik, lepas tu nak kena track balik semua klien. So memang makan masa dan susah. Tapi kalau orang baru saya rasa tak apa, start dengan 1, 2, 3, mulakan sedikit demi sedikit dan eventually anda akan ada satu ladang yang akhirnya ada 500 batang pokok. Okay, kenapa 500 batang pokok? Sebab once you have 500 trees, anda adalah bulletproof agent. Apa maksud bulletproof ni? Bukan tembak tak mati So maksudnya, and from the 500, dia akan start beranak dan beranak sendirinya. Kau tak sempat pun nak tanya, nak ke? Tak sempat. 1 bulan 1 kali blast je mesej. Zap, ada je nak. Blast lah, try blast je, tap, ada je. Mesti ada orang teringat kita. Sebab masa tu anda sudah dicop dengan prudential kat kepala tu. Pergi je lalu je, teringat. Sang lah, itulah itu Ayu yang tengah cari lah sebenarnya plan ni. Tengah cari lah, ada member nak tahu lah. Dia akan teringat. So kena ada 500 trees. So aim sampai 500. Boleh tak? Aim sampai 500. Saya rasa so far saya pernah tengok fruit tree yang banyak pun baru 400 macam tu lah. 400 plus. So kalau dia boleh sampai 500, I think fruit tree ke semua? Fruit tree. 400 plus fruit tree. 500 fruit tree, okay. Kita nak 500 fruit tree. 500 batang pokok. Fruit tree. Okay, by the way, fruit tree ni apa? Fruit tree ni adalah kepala. Jangan buat pula fruit tree kan. Contoh Zaki tadi ambil untuk anak, isteri, anak 3. Aku dah ada 7 fruit tree dah. Tak boleh, bukan macam tu. Fruit tree tu kepala, decision maker tu. Orang yang anda deal dengan dia tu. Itulah fruit tree. Pembayar lah coach. Tak semesti pembayar. Owner polisi dia panggil. Tak semesti pembayar. Pembayar can be atuk dia. Bapak dia tukang sign kan je. Boleh tak? Ada kan sekarang atuk ambil polisi untuk cucu. Dah ada lah sekarang ni. Banyak lah. So, owner of the polisi ataupun orang yang kita deal tu lah. Itulah fruit tree. Itulah anda punya fruit tree. Nanti jangan pula masukkan kat sini. Oh penuh dah fruit tree saya. Rupanya fruit tree tu adalah anak dia, sepupu dia. Tak boleh lah macam tu. Fruit tree tu orang yang kita deal. Atau kita nak fruit tree ni bercambah lagi. Sama ada dia sendiri berbuah lagi sekali ataupun dia akan keluarkan lagi pokok lain pula. Satu. Tiba-tiba datang lagi satu. Sepupu aku nak tahu. Dapat lagi satu fruit tree pula. Okay. So boleh tak semua orang dalam ni nanti kan start gunakan sikit-sikit. Kalau tak sure, even anda kalau tak sure tak tahu nak PM siapa, anda boleh PM saya juga. InsyaAllah saya bantu. Saya akan assign orang untuk bantu anda maybe. Saya akan tolong anda pakai sebab aim saya adalah
anda semua ada satu prospect management system yang efisien, yang efektif. Itu je. Once you ada benda tu, hidup anda akan teratur dan anda akan tahu apa anda nak kena buat. Itu yang kalau Prudential keluar kontes, tak concern, tak risau. Mana tahu tiba-tiba besok kan anda buka laptop kan atau anda buka info, tiba-tiba Prudential hantar mesej. Hari ni siapa capture 5 case ataupun Prudential cakap hari ni siapa submit 5 case dia bagi iPhone. Sampai pukul 5 petang. Kecuali kes diri sendiri, anak, isteri semua tak boleh, suami semua tak boleh, family tak boleh. Takkan menggagau kalau tak ada OAL, macam mana? Kalau tak ada prospect management system. Mana aku nak cari orang siapa aku nak close ni siapa. Tapi kalau kita ada OAL, kita dah ada growing tree dah ni. Kan betul tak? Dah ada berderet dah growing tree. Okay, this ada growing tree yang nak boleh convert ke fruit tree. Start contact diorang, start message diorang. Betul tak? Bro, tolong weh. Kan, aku memang tengah kejar target hari ni kan. Kalau kau ambil dengan aku hari ni, aku nak bagi payung dengan kau. Payung besar lagi daripada payung golf. Contoh. Besar lagi payung golf, payung meniaga lah tak? Payung besar malam. Besar lagi, betul tak? Sekurang-kurangnya kita ada growing tree. Orang yang tengah ongoing tinggal nak convert je, betul tak? Rather than baru nak cari seed. Salam, saya Zuhaimi, Prudential kan. Nak tahu pasal Prudential, inform saya. By the way, hari ni saya offer. Apalah. Baru nak offer, member nak discuss lagi dah terlepas. That's why kalau ada benda ni, kontes apa saja running, anda tak concern pun, tak risau pun. Sebab apa? Aku ada reservoir dah, aku ada standby dah, banyak gila dah standby. Macam tadi anda tengok tadi kan. Fruit tree ada growing tree ada 112 lah, 90, 50. Tu semua standby tu. Standby untuk di-convert. One day. Sebab anda pun tahu, setiap orang one day dia akan ambil juga insurans. Betul tak? Ketam tadi belum tentu lagi dia makan. Maybe dia allergic. Kan, betul tak? Tapi one day semua orang akan ambil insurans. Cuma mungkin bukan dengan kita. Mungkin dengan orang lain. Tapi kalau kita muncul selalu dalam hidup dia, mungkin dia dengan kita lah. Okay? Mana yang tadi? Gicik ketam ke apa? Okay dah? Okay bos, okay. Okay kan? So itu je. So hopefully anda gunakan, insyaAllah. So sama-sama kita maju this year. Mulakan, tak apa, it's okay, mulakan pelan-pelan. Semoga satu hari nanti anda dah ada satu sistem yang established, cantik dan anda boleh continue buat je. Of course, new system akan coming in, anda kena kuat kat situ. Datang pula satu sistem yang lebih canggih, yang lebih power ke tak apalah, continue je. Continue dulu and improve dan sentiasa update. Meaning that kita akan bagi tahu OAL ada update, kita akan bagi tahu OAL ada tukar ni, ada tukar tu, kita akan bagi tahu melalui mentor, melalui kita punya leader. So anda update ke anda punya. Contoh macam tadilah update info date tu. Dan juga KIV tu. So KIV tu kita find out after 1 month plus running, kita ada jumpa problem tu. So dah sampai KIV banyak sangat, ada orang yang dah sampai blast message tu D tu dah banyak sangat. So we need to remove from there. Kalau tidak nampak penuh sangat. So bila kita remove from there, kita akan bagi tahu anda ada satu tools yang boleh anda blast message one time sekaligus dekat semua prospek yang tadi. So ada application. So anda boleh guna application tu untuk blast. 1 bulan 1 kali je anda blast dekat orang-orang yang sudah dalam kategori D tadi. So kita dah test last week jadi. So then I think boleh implement lah. Lepas ni saya akan train the leader macam mana dan lepas tu anda boleh pakai dah lepas tu. InsyaAllah. Sebab dia boleh jadi dekat orang yang dah lama. So after 1 month kita run dah jadi dah. Jadi anda continue run, problem datang anda bagi tahu dan kita akan keep on improve lah sedikit demi sedikit lah. Okay, saya rasa itu saja. Thank you very much. So kalau ada apa-apa nak tanya boleh tanya PM saya ataupun PM your